Apa untungnya simpan emas ni? Jadi alhamdulillah malam ini saya ingin berkongsi apa keuntungan kita menyimpan emas. Tuan-tuan, orang menyimpan emas ni daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi orang menyimpan emas. Sehingga kita pernah dengar kisah Qarun ni, dia banyak sangat dia simpan emas. Ataupun kerajaan-kerajaan sebelum ni, dia simpan emas. Jadi apa untungnya kita simpan emas? Kenapa kerajaan-kerajaan di setiap negara dia mengumpul emas, dan kenapa orang kaya-kaya dia kumpul emas? Jadi jom dengar perkongsian saya pada malam ini. Tuan-tuan yang dimuliakan, saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan authorized dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas. Pengarang buku Wang Emas dan juga Bertahan Ketika Gawat, dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi sesiapa yang nak pandai berkaitan dengan emas, nak celik berkaitan dengan ilmu emas serta pengurusan hutang dan juga pengurusan duit, keuangan, sila beli kedua-dua buku yang ditulis oleh mentor saya. Pertama, buku yang saya pegang ini, Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, dan juga buku satu lagi, Misi Bebas Hutang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa untungnya simpan emas? Jadi ini emas yang saya pegang. Ini yang dalam gambar saya tunjuk ini ialah emas 1 kilogram keluaran syarikat Public Gold. Dan emas yang saya pegang sekarang ni ialah emas perhiasan sahaja sebagai alat bantuan semasa saya buat live ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa untungnya menyimpan emas? Okey, untuk individu. Untuk individu, kita ni nak memulakan buat sesuatu perkara, kita perlu tahu keuntungan dia. Kita perlu tahu keuntungan dia, kelebihan dia, barulah kita bersemangat untuk buat sesuatu perkara tersebut. Begitulah kalau kita tengok dalam Islam ni, dia ada satu perkara yang dinama ihtisab. Ihtisab ni perasaan untuk nak kepada ganjaran ataupun kelebihan daripada sesuatu amal. Contohnya kita solat duha. Apa kelebihan solat duha? Okey, siapa-siapa solat duha, Allah SWT akan lepaskan segala tanggungjawab dia, tanggungjawab untuk setiap sendi tulang dia untuk bersedekah pada hari itu, maka tanggungjawab itu telah diselesaikan oleh Allah. Nah, apa kelebihan untuk kita solat tahajud? Apa kelebihan solat sunat awabin? Okey, sesiapa yang solat sunat awabin 6 rakaat selepas solat isyak, maka Allah selepas solat maghrib, maka Allah Taala bagi pahala kepada dia seperti dia beribadat selama 12 tahun. Jadi apabila kita tahu kelebihan, apabila kita tahu keuntungan amalan-amalan yang telah dijanjikan oleh Allah, amalan-amalan yang dijanjikan oleh Nabi, maka kita akan bersungguh-sungguh. Kita akan usaha untuk melakukan perkara tersebut. Sehingga menyebabkan kita istiqamah dan konsisten. Jadi begitulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, macam mana kita nak tahu apabila kita nak bermula untuk menjadi penyimpan emas, maka kita perlu tahu apa keuntungan emas dulu. Sesiapa kebiasaan orang yang tak memulakan simpanan emas, dia tak nak simpan emas. Sebab apa? Sebab dia tidak tahu apa keuntungan menyimpan emas. Jadi tuan-tuan, dengar perkongsian saya ni sampai habis. Pertama sekali tuan-tuan, apa untungnya simpan emas? Yang pertama, elak kebocoran simpanan. Pertama, apabila kita simpan emas, kita akan elak kebocoran simpanan. Tuan-tuan, ramai sangat orang dalam Malaysia ataupun seluruh dunia ni ada masalah dalam membuat simpanan. Simpan bocor, simpan bocor, simpan bocor. Simpan sikit, korek. Simpan sikit, ambil balik. Simpan sikit, kita sendiri yang korek duit kita. Kita yang guna duit kita. Jadi tuan-tuan, setiap ubat ada penyakit dia. Setiap penyakit ada ubat dia. Kalau kita sakit kecil manis ke, darah tinggi ke, jantung ke, demam ke, mesti ada ubat dia. Dan ubat bagi masalah kebocoran wang adalah emas. Tukar simpanan. Sebab apa? Semakin banyak kita simpan duit, apabila kita simpan duit, maka nilai nombor pada duit itu bertambah. Maka semakin bertambah nombor-nombor dalam simpanan kita tu, daripada 100 jadi 1000, dari 10,000 jadi 20,000, 30,000, semakin bertambah nombor dalam akaun bank kita, semakin ligat otak kita ataupun semakin membuat-buat keinginan kita untuk berbelanja. Kita akan nampak benda ni nak beli, benda ni nak beli, benda ni perlu, tak apalah, pinjam dululah, guna dululah, nanti ganti balik. Last sekali simpanan yang dibuat semakin lama semakin sedikit.
Biasa orang kata simpan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tapi apabila kita simpan dalam bentuk duit, sedikit demi sedikit, lama-lama tetap juga sedikit. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang ada masalah bertahun-tahun kerja bertahun-tahun dah, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun bekerja, tetapi tidak ada wang simpanan yang cukup. Orang yang ada masalah ni, maka dia kena mula simpan emas. Sebelum dia mula simpan emas, dia kena tahu ilmu emas. Tuan-tuan, apabila kita memulakan simpanan emas, maka kekayaan kita ni akan bertambah. Kekayaan kita akan bertambah, simpanan kita akan terus bertambah. Sebab apa? Kita dah tukar nombor-nombor yang kita tengok, yang nafsu kita membuat-buat untuk rasa nak berbelanja, kita telah tukar ke dalam bentuk emas. Apabila dia dah jadi emas, dia tidak ada nombor. Dia tidak ada nombor dan dia akan meruntuhkan ataupun melenyapkan perasaan kita untuk berbelanja. Sebab apa? Emas ni semakin ditengok, semakin rasa nak simpan. Semakin kita tengok, semakin rasa kita nak simpan. Inilah kelebihan emas. Semakin kita tengok emas, semakin kita rasa nak simpan lagi. Ada 1 gram, nak ada 2 gram. Yang dah ada 2 gram, nak ada 5 gram. Yang ada 5 gram, nak ada 10 gram. Yang ada 10 gram, nak ada 20 gram. Yang ada 20 gram, nak usaha sampai 100 gram. Yang ada 100 gram, target untuk capai 1 kilogram emas. 1 kilogram emas. Seperti dalam gambar sebelah ni. 1 kilogram emas, keluaran public gold. Ataupun 1000 gram. Berketurunan 999. Tuan-tuan, sesiapa yang ada masalah kebocoran wang, ubat yang paling mujarab bagi menyelesaikan masalah tersebut ialah emas. Emaslah jawapan dia. Jadi tuan-tuan, rakyat Malaysia ni 75%. 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. Bayangkan tuan-tuan, dalam 100 orang rakyat Malaysia ni, 75 orang tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Dalam simpanan dia tidak ada apa-apa simpanan. Tidak ada simpanan melebihi RM1,000. Hanya 25 orang sahaja ada simpanan melebihi 25 orang sahaja ada simpanan melebihi RM1,000. Tuan-tuan, yang kedua ialah apa dia? Keuntungan menyimpan emas yang kedua ialah kekayaan bertahan ketika gawat. Kekayaan kita bertahan ketika gawat. Tuan-tuan, harta benda kita ni akan tergugat jika tergugatnya ekonomi ataupun politik. Apabila satu ekonomi, satu negara ataupun politik satu negara itu tergugat, maka duit kita akan tergugat. Tapi emas, dia akan selamat. Dia tidak akan tergugat disebabkan oleh apa-apa perkara sekalipun. Politik kucak-kacir ataupun ekonomi merosot, merudum, emas tetap stabil. Ataupun berlaku extreme situation. Apa dia extreme situation? Contoh berlaku peperangan. Apabila berlaku peperangan, segala jenis harta benda kita tidak bernilai dan kita susah nak bawa. Contoh kita ada harta rumah ataupun hartanah, tanah ataupun rumah. Contoh berlaku apa-apa peperangan. Adakah kita boleh angkut rumah-rumah kita untuk pergi ke negara lain? Ataupun bolehkah kita ambil tanah kita tu untuk pergi ke negara lain? Tak boleh. Sebab apa? Susah sangat kita nak buat benda tu. Tapi emas yang kita simpan. Emas yang kita simpan, kita boleh bawa pergi ke mana-mana. Tuan-tuan, benda ni dah berlaku pada negara Vietnam. Negara Vietnam. Orang Vietnam ni satu masa dulu pernah berperang dengan Amerika dan rakyat Vietnam ni melarikan diri. Kemana dia lari? Antara yang tempat dia lari ialah di Malaysia sendiri. Dia telah menjadikan butang baju dia ni diperbuat daripada emas. Jadi disampai ke tanah Melayu, dia jual emas-emas dia tu untuk dia memulakan hidup kembali. Untuk beli makanan harian dia, untuk memulakan perniagaan dia, untuk membina rumah dia daripada emas, kepingan-kepingan emas yang dia bawa untuk yang mereka jadikan sebagai butang baju tadi. Jadi tuan-tuan, kekayaan bertahan ketika gawat. Jika berlaku krisis ekonomi ataupun nilai ringgit ni jatuh, berlaku peperangan, bahkan kalau harta dibukukan oleh kerajaan sekalipun, emas masih bernilai. Sebab apa? Nilai emas ni dipegang kukuh. Nilai emas ni dipegang kukuh oleh berat dia dan juga ketulinan dia. Jadi emas ni tidak perlu kepada jaminan sesiapa. Memang dia ni berdiri dengan sendiri. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang bankrupt sekalipun, dia boleh simpan emas.
Sepatutnya orang yang bankrupt ni tidak boleh ada apa-apa aset. Aset dia dibekukan, tetapi emas tidak dibekukan. Dan selagi emas ni ada di tangan kita, tiada sesiapa yang akan menggugat kekayaan kita. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang ada masalah keuangan ataupun dijatuhkan, dicopkan sebagai muflis ataupun bankrupt, maka dia boleh simpan emas. Sebab apa? Tidak ada mana-mana kerajaan, tidak ada mana-mana institusi yang mengawal bilangan emas yang ada pada diri kita. Dan mereka pun tak tahu bilangan emas yang ada pada kita. Hanya diri kita sahaja tahu nilai emas yang ada pada diri kita. Jadi yang pertama, elak kebocoran wang. Yang kedua, kekayaan bertahan ketika gawat. Walaupun berlaku peperangan, kita masih boleh selamatkan lagi emas kita. Berbanding dengan tanah, rumah kita ataupun tanah kita, hatta saham sekalipun. Saham pun apabila dah ekonomi crash, jatuh teruk-teruk sekalipun, maka dia pun mungkin akan habis. Tapi emas tak. Sebab apa? Emas ni berdiri dengan sendiri. Dia tak perlukan apa-apa sistem. Dia bernilainya emas ni bergantung kepada berat dia dan juga ketulinan dia. Yang ketiga. Yang ketiga, apa untungnya simpan emas? Yang ketiga ialah selamat dari penyusutan kuasa beli. Apabila kita simpan emas, maka kita telah menyelamatkan duit kita daripada penyusutan kuasa beli. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duit yang kita ada ni setiap tahun akan berlaku inflasi. Tiada siapa yang boleh kawal inflasi. Inflasi ni setiap tahun yang akan berlaku. 2 hingga 3% setiap tahun. 2 hingga 3% setiap tahun berlaku inflasi. Contohnya, harga nilai 100 pada tahun ini, apabila sampai tahun depan, dia akan jadi 100 tu akan jadi nilai dia, kuasa beli dia RM97. RM97 untuk tahun seterusnya jadi nilai dia RM95. Untuk tahun seterusnya dia akan jadi RM92. Untuk tahun seterusnya dia akan jadi RM90. Kuasa beli dia seolah-olah macam tu. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita simpan emas, dia akan menyelamatkan kita daripada penyusutan kuasa beli. Bukti dia apa? Bukti dia apa? Emas ni mengekalkan kuasa beli sepanjang zaman. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya pernah berkongsi sebelum ni berkaitan dengan kisah 1 dinar dan juga 1 ekor kambing. Bayangkan tuan-tuan, harga 1 dinar. 1 dinar yang saya pegang ni 4.25 gram. Kuasa beli dia kekal. Berapa lama? 1400 tahun. Tuan-tuan, harga 1 dinar yang saya pegang sekarang ni 4.25 gram boleh membeli 1 ekor atau 2 ekor kambing. Bergantung kepada jenis ataupun saiz kambing tersebut, kita mampu beli 1 ekor ataupun 2 ekor kambing daripada zaman Rasulullah sampai ke sekarang. Bayangkan tuan-tuan, emas ni dia menyelamatkan kuasa beli. Berbeza dengan duit. Bayangkan tuan-tuan, duit yang kita simpan. Duit yang kita simpan 10,000 20 tahun dulu berbeza dengan 10,000 sekarang. 10,000 20 tahun dulu mungkin boleh beli 1 hektar tanah. Tapi 10,000 sekarang nak beli 1 hektar tanah pun tak boleh. Tuan-tuan, orang dulu-dulu pergi sekolah hanya 10 sen, 20 sen, 30 sen. Kalau bawa 50 sen tu orang kaya dah. Tahun 1980 dulu. Nah, sekarang anak pergi sekolah pada tahun 2020, anak-anak pergi sekolah bagi berapa? Mana ada orang bagi 10 sen, mana ada orang bagi 20 sen. Mana orang bagi 50 sen, orang bagi RM4, RM5. Ada yang bagi RM10 kepada anak-anak mereka untuk digunakan sebagai perbelanjaan di sekolah. Jadi tuan-tuan, emas dia ni bertahan, kuasa beli dia bertahan sepanjang zaman. Sebab apa? 1 ekor kambing di zaman Rasulullah SAW boleh dibeli dengan 1 dinar yang saya pegang ni. Jadi benda ni bayangkan dah 1400 tahun benda ni telah kekal. Kuasa beli emas kekal. InsyaAllah 1400 tahun akan datang pun emas yang saya pegang ni boleh beli 1 ekor ataupun 2 ekor kambing. Seperti mana sejarah yang telah berlaku dulu. Dan insyaAllah sejarah ni pun akan berlaku pada masa akan datang juga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itulah perkongsian saya pada malam ini. Apa untungnya simpan emas? Pertama sekali, elak kebocoran simpanan. Orang yang kerja bertahun-tahun, simpan korek, maka perlu tukar bentuk simpanan, simpan dalam bentuk emas. Yang kedua, kekayaan bertahan ketika gawat. Berlaku peperangan, ekonomi rosak, politik kucak-kacir,
emas tetap bertahan. Hatta orang yang bankrupt pun boleh menyimpan emas. Tidak ada siapa-siapa yang boleh mengganggu gugat kekayaan dia. Sebab apa? Emas ni nilai dia terletak kepada berat dia dan juga ketulinan dia. Dan yang ketiga, emas dapat menyelamatkan dari penyusutan kuasa beli. Kuasa beli emas berkekalan sepanjang zaman. 1 dinar zaman Rasulullah boleh beli 1 ekor ataupun 2 ekor kambing. Dan insya-Allah zaman sekarang pun 1 dinar boleh beli 1 ekor ataupun 2 ekor kambing. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih yang bersama-sama saya, yang like, share, komen live saya pada malam ini. Moga Allah SWT murahkan rezeki tuan-tuan, panjangkan umur tuan-tuan. Tuan-tuan yang nak bermula menyimpan emas, saya sarankan untuk tuan-tuan menyimpan emas bersama Public Gold. Kenapa? Syarikat Public Gold ni telah berjaya membuat urusan jual beli selama 13 tahun. Cawangan Public Gold ni di seluruh Malaysia ada. Setiap negeri ada. Ada satu negeri, ada satu cawangan. Ada negeri-negeri tertentu ada 2 cawangan. Jadi memudahkan urusan kita untuk urusan jual beli. Dan kenapa lagi kena simpan dengan Public Gold? Sekarang penyimpan emas bersama Public Gold dah mencapai 600,000. 600,000 orang. Melebihi 500,000 rakyat Malaysia ni menyimpan emas bersama Public Gold. Sebab itulah tuan-tuan perlu menyimpan emas bersama Public Gold. Jadi tuan-tuan boleh mulakan sekarang bersama Public Gold. Kita tak perlu modal banyak. Hanya ada RM100 kita boleh bermula dah. Sesiapa yang ada RM100 dah boleh bermula untuk menyimpan emas dengan Public Gold. Sesiapa yang nak mulakan simpanan emas boleh pergi kepada mana-mana dealer, dan yang terbaiknya cari dealer Public Gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, di bawah tim G100 Network. Dan tuan-tuan boleh juga menghubungi saya. Saya akan bantu tuan-tuan untuk menjadi penyimpan emas berilmu, dan saya akan membimbing tuan-tuan setiap hari. Daripada tuan-tuan ada simpanan 1 gram sehingga tuan-tuan mencapai 1 kilogram emas. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan daripada 1 gram sehingga 1 kilogram emas. Jadi tuan-tuan, jom bersama-sama saya akan bantu bimbing tuan-tuan. Saya ada hasrat untuk pandaikan 300 penyimpan emas sebelum habis tahun ni. Saya ada hasrat untuk memandaikan 300 penyimpan emas sebelum 31 Disember ini. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang nak saya bantu dia untuk memulakan simpanan, boleh hubungi saya, boleh klik link di atas. Bila-bila masa, 24 jam, insya-Allah saya akan layan tuan-tuan. Sekadar itu saja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.